أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ini. InsyaAllah pagi ini kita akan teruskan kuliah tafsir kita, dan pagi ini insyaAllah kita sama-sama renungi ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita manusia semuanya berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal dengan amal yang soleh, wa tawasau bil haqqi, dan sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, surah ni ataupun ayat-ayat daripada surah Al-Asr antara surah yang ringkas, hanya ada 3 ayat, tetapi sebenarnya sudah cukup untuk memberi panduan, hidayah, pengajaran kepada kita, sebagaimana yang pernah dizahirkan oleh kata-kata Imam Asy-Syafi'i, "Lau anna an-nas tadabbaru hadhihi surah lakafathum." Dalam riwayat yang lain disebut, "Lau tadabbara an-nas hadhihi surah lawasa'atuhum." Artinya, kalaulah kita manusia ni betul-betul kita perhati, kita tadabbur, kita renungi dan kaji ayat-ayat daripada surah Al-Asr ni, sebenarnya sudah cukup untuk memandu kita dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana kita tahu, antara nikmat yang pelbagai yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmat kehidupan ini apabila kita dapat menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kalau kita perhati, semua makhluk Allah SWT akan menjadi mulia apabila ada kaitan dengan Al-Quran. Malaikat Jibril yang jadi masyhur kerana dialah menjadi pengantara antara Allah SWT dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Al-Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang agung, Nabi yang mulia, kerana padanya diturunkan Al-Quran. Begitu juga bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, kerana di bulan itulah turunnya Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran. Kita juga manusia, hamba-hamba Allah SWT, kita boleh berusaha untuk menjadikan kita ni mulia di sisi Allah. Sebelum kita nak usaha menjadi mulia dan mungkin dihormati oleh makhluk, tetapi yang paling asas, yang lebih penting, kita kena berusaha untuk pastikan kita ni menjadi makhluk, menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cara yang paling mudah ialah
apabila kita cakna dengan Al-Quran. Dan kita tahu nikmat Al-Quran ini dia boleh menyucikan hati-hati kita. Dan kita pun sedar, kita pun faham kehidupan kita akan menjadi lebih bahagia, lebih berdisiplin, lebih selesa sebenarnya apabila hati kita ni betul-betul suci, bersih daripada segala kotoran dosa, daripada segala kekotoran sifat-sifat yang mazmumah, yang terkeji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cara terbaik untuk kita sucikan hati kita ialah dengan kita dekatkan diri kita, kehidupan kita dengan Al-Quran. Sebagaimana bumi Allah ni subur, antara faktor utamanya apabila turunnya hujan daripada langit. Pokok-pokok jadi subur. Tubuh kita pun jadi segar apabila kita dapat menikmati air ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hati kita akan bersih, akan subur bukan dengan air tetapi dengan Al-Quran. Setiap ayat-ayat suci Al-Quran kalau kita baca, kita ulangi, kita cuba fahami dan kita cuba hayati dalam kehidupan kita, dia menjadikan hati-hati kita ni bersih. Dan nikmat Allah Ta'ala yang berganda, tanpa had, tanpa batasan. Apabila Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang kita sebut wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita faham, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita akal. Dengan akal inilah alat penting untuk kita mencari ilmu dan untuk kita fahami. Antara kefahamannya, kita boleh faham betapa nikmat Al-Quran ni terlalu agung, anugerah daripada Allah SWT kepada kita semua. Nikmat inilah yang menyebabkan kita menerima Islam, alhamdulillah, dan kita jaga iman kita. Jadi apabila kita faham ini, maknanya kita berusaha untuk berada dalam jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apabila kita bersyahadah dan kita kekalkan syahadah kita itu melalui keyakinan kita, melalui lafaz kita. Kita berusaha untuk mengekalkan makna syahadah itu melalui tindak tanduk harian kita. Ini sebenarnya satu nikmat yang besar dan menggambarkan kita berada dalam jemaah Allah SWT, jemaah Islam. Seronoknya jemaah Islam ini, dia tidak terbatas kepada golongan tertentu, kepada kelompok tertentu, kepada bangsa tertentu, kepada masa ataupun tempat tertentu, tetapi dia merangkumi keseluruhan. Ini satu nikmat. Adapun kita manusia ni, kalau kita ada kelompok, ada kumpulan tersendiri, dia terlalu terhad. Kita bagi contoh, kalau kita buat satu-satu pertubuhan, sama ada kereta sewa ke, persatuan peladan ke, apa saja persatuan, dia terlalu terhad. Kelompok tertentu, untuk zaman tertentu, dia jadi terlalu terhad. Adapun apabila kita bersama dengan jemaah Islam, jemaah Allah SWT ni, kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Arahan itu mari daripada Allah SWT, bukan mari daripada makhluk. Apabila Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu, contohnya berkaitan dengan iman. Jadi kita nak faham ini adalah seruan arahan daripada Allah SWT. Apabila Allah Ta'ala nak cerita tentang sifat-sifat orang munafik, maknanya kita lebih jelas, kita lebih faham kerana mari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Kehidupannya begitu luas. Kita ada unsur kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam kefahaman kita,
Yang penting kita sentiasa berusaha untuk menjadikan segala kehidupan kita ini berpandu dengan kehendak Allah Taala. Itu sebagai surah ni sebagaimana kita tahu 3 ayat, tetapi cukup memberi makna yang sesuai dengan kehidupan kita. Ada 4 unsur utama yang kita faham, yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, yang perlu kita jaga. Antaranya unsur keimanan. Illal ladzina amanu. Iman yang kita faham, yang perlu kita jaga. Kemudian yang kedua berkaitan dengan amal soleh. Setiap tutur kata kita, setiap perancangan kita, setiap tindak tanduk, amal, aktiviti harian yang kita lakukan dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai sektor kehidupan kita, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan kemasyarakatan, yang berkaitan dengan apa saja, semua mesti berdasarkan kepada soleh. Mana bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faktor ketiga yang perlu kita jaga ialah kita mesti berusaha untuk berpegang, untuk berpesan dengan kebenaran, dan kita yakin kebenaran hanya satu, iaitu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, ia berkait dengan perencah ataupun penawar asas dalam kehidupan, iaitu mesti ada sifat sabar. Kerana dalam kehidupan kita, dalam keimanan kita, sabar ni adalah jelmaan penting daripada keimanan kita, daripada keyakinan kita terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat ni, surah ini dimula dengan sumpah daripada Allah SWT tentang kepentingan masa. Kita sebut masa ni, masa semenjak dulu lagi disebut masa ini begitu bernilai. Masa ini lebih bernilai daripada emas. Bahkan al-waqtu huwal hayah. Bahkan masa itu adalah kehidupan kita. Kehidupan kita ni berkait rapat dengan masa itu sendiri. Banyak kita guna ayat yang berkaitan dengan masa. Kita sebut ramai orang yang buang masa, ramai orang yang membazir masa, kita kata orang yang curi masa, ada yang kita sebut tepati masa, ada yang sebut mendahului masa, ada yang sebut makan masa, macam-macam. Ada orang yang sebut takdam masa. Tapi yang pentingnya, surah ni antara surah-surah yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga masyhur di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila dia berjumpa 2 orang ke 3 orang ke dalam majlis resmi, tidak resmi, dia akan berakhir dengan baca surah ni. Menggambarkan kehidupan kita ni berkait rapat dengan masa, kepentingan masa, dan perlu kita menghayati dan memaksimalkan penggunaan masa supaya kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah Taala bersumpah dengan masa? Ya, kita tahu kerana apa saja makhluk, benda yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah, maka dikira benda tu penting, terutamanya selepas itu yang terlalu amat penting. Apabila dia sebut masa, dia berkait dengan masa keseluruhan, termasuk masa sebelum kewujudan makhluk ini. Kana Allah walam yakun syai' qablah. Kita tahu antara hadis Nabi SAW, ada dia sebut, dia bersabda, sebelum ada apa-apa, makhluk apa ni, Allah Ta'ala dah ada. Yang kita sebut wujud, qidam, baqa, apa semua sekali. Wa kana arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikr kulla syai'. Dan dengan kehendak dia, dengan masyiah dia, dengan izin dia, dia ingin mencipta, termasuk mencipta makhluk keseluruhan, termasuk dialah yang menciptakan
langit dan bumi termasuk kita. Itu asas dia berkait dengan sebelum masa lagi. Dan masa dulu kalau kita baca Quran, kisah-kisah nabi-nabi, kisah-kisah umat terdahulu, masa di zaman dulu, masa sekarang ni, termasuk kita ada sekarang ni, kita sekarang ni, sama ada kita umur 10 tahun, sama ada kita umur 50, sama ada kita umur 90, sama ada kita umur 100 lebih. Masa sekarang ni dia berkait dengan masa akan datang. Masa akan datang maknanya masa tua kita, masa uzur kita, masa sakit kita, masa mati kita akan datang. Masa kita semua akan masuk dalam kubur, kita akan berada di alam barzakh, kita akan dibangkit semula di hari kiamat. Itu masa kita. Begitu juga masa, apabila sebut masa, kita kena yakin sepenuh kita juga akan melalui tempoh masa di akhirat kelak. Di akhirat, kita tahu akhirnya kita ni semua sekali, sama ada kita mendapat rahmat, maghfirah, nikmat syurga daripada Allah, ataupun kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkaitan dengan masa. Ayat Quran ada sebut dalam surah Yunus ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarru an-nadamata lamma ra'awul 'adzab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Ayat masa, antaranya masa apabila kita berada di alam akhirat, di hari kiamat. Hampir semua manusia ni akan merasa satu kerugian besar. Bahkan dia akan cuba, orang yang menzalimi diri dia, menzalimi orang lain masa dia hidup atas dunia ini, kalau boleh, apa saja yang ada pada dia, segala aset yang ada pada dia, kalau dia boleh guna aset tersebut untuk dia tebus kesilapan dia, dosa dia, semua dia akan guna belaka. Duit beratus-ratus juta contohnya yang ada dalam akaun, pangkat, pengaruh, semua sekali, kalau mampu dia boleh guna untuk dia tebus kesilapan dia, semua dia akan guna belaka untuk tebus. Hatta keluarga terdekat, hatta dengan anak-anak dia pun, kalau boleh dia guna anak untuk dia tebus, manusia akan tebus. Seolah-olah macam itulah. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab. Dan pada masa tu dia akan, sama ada dia sembunyikan kekesalan ataupun dia tunjukkan betapa sesalnya apabila dia melihat azab Allah SWT. Dan kita kena yakin Allah Ta'ala Maha Adil. Sedikit pun dia tidak menzalimi manusia. Apabila Allah Ta'ala beri rahmat, beri maghfirah dengan kesempurnaan keadilan Allah SWT. Apabila Allah Ta'ala memberi kepada manusia balasan yang buruk, adalah penuh dengan keadilan Allah SWT. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Keadilan yang sepenuh mari daripada Allah SWT. Dan itulah antara hikmat kehidupan ini di dunia dan kehidupan di akhirat. Sebab kehidupan kita di dunia ni, ya, kita dituntut untuk melakukan keadilan. Betapa ramai manusia yang tidak adil, dan betapa ramai orang yang cuba nak melakukan keadilan juga tidak berlaku adil. Semuanya akan dihakimi dengan seadilnya oleh Allah SWT di akhirat kelak. Itu antara hikmat adanya kehidupan dunia dan akhirat. Baik, itu berkait dengan masa. Baik, ramai di kalangan ulama yang memberi tafsiran, kajian dan kefahaman dia tentang makna wal asr. Ada yang sebut maksud wal asr ni ialah waktu asar. Jadi sebagaimana ada waktu maghrib, ada waktu isyak, ada waktu subuh, ada waktu zuhur, ada juga satu waktu waktu asar. Jadi kita boleh memberi makna wal asr adalah demi masa berkaitan dengan waktu asar. Jadi sebab apa disebut dengan asar? Maknanya, ya, sebagaimana dalam ayat yang lain disebut, ada sebut wal laili
wasyamsi wadduha, maknanya tempoh tertentu, masa tertentu menggambarkan kepentingan. Begitu juga dalam surah ni disebut wal asr, dia memberi makna waktu asar, kerana waktu asar juga adalah antara waktu yang penting. Dan dalam bahasa Arab, al asr daripada kalimah asara, dia memberi makna satu benda yang kita tekan, yang kita perah. Macam contohnya untuk kita dapat jus minuman. Jadi dia melalui proses pemerahan. Jadi kita akan dapat intipati tersebut, pati daripada buah, mana-mana buah yang kita buat jus. Dan dia memberi makna satu benda yang kuat, penekanan yang kuat. Contohnya ribut yang kuat, kita panggil iqsar dalam bahasa Arab. Dia mari daripada kalimah asara juga, suatu benda yang besar. Jadi waktu asar ni kalau kita perhati, antara waktu penting kerana apa? Kerana dari satu sudut dia menggambarkan dekat dah dengan maghrib, dekat dengan waktu malam. Ertinya dia nak gambarkan kepada kita dunia ni dah hampir kepada penghujungnya. Walaupun tak khidmat lagi, kita tidak tahu, kerana ilmu itu di sisi Allah SWT sepenuhnya. Mungkin 10 tahun lagi ke, 100 tahun lagi ke, 1000 tahun lagi ke, itu di sisi Allah SWT. Yang penting bagi kita duduk atas dunia ni sehingga saat ini, maknanya dia dah hampir dekat dengan berlakunya kiamat. Gambaran apabila kita berada di waktu asar ni, maknanya dekat dah dengan maghrib. Apabila masuk waktu malam, lain pula kita punya jadual, lain pula kita punya pergerakan. Waktu siang, cara bekerja kita, aktiviti kita lain, di waktu malam lain, dia akan berubah. Begitu juga apabila kita baca wal asr, dia ada satu maklumat penting yang perlu kita ambil perhatian. Dan sebahagian ulama juga sebut, apabila sebut wal asr demi masa di waktu asar ni, sebab kadang-kadang kalau kita perhati waktu asar ni adalah waktu ramai di kalangan kita ni menjadikan waktu tu untuk waktu relax, waktu kita berehat, waktu kita santai, waktu kita buat perkara-perkara yang sama ada yang dibenar ke tidak dibenar, tapi menggambarkan kita ni dah letih sepanjang hari daripada pagi sampai petang. Jadi apabila mari waktu asar petang, pukul 5, pukul 6 ni kita nak relax, kita nak rehat. Itu dari gambarannya, satu sudutnya menggambarkan kita dengan kehidupan dunia ni macam kita leka. Kita leka sehingga kita lupa sebenarnya dunia ini, walaupun kita relax, walaupun kita seronok, walaupun kita nak penuhi hajat kita dengan kehidupan dunia, kadang-kadang kita jadi leka, kita jadi lalai, sehingga kita lupa kepada kematian. Kita lupa terhadap arahan-arahan Allah SWT. Menyebabkan ramai di kalangan kita manusia ni buat maksiat, buat benda-benda yang mungkar. Jadi apabila kita baca wal asr, kita kena ingat gambaran macam tu. Ada juga ulama sebut maksud wal asr ni dia kembali kepada aslun nubuwah. Masa tentang kita nak faham Islam yang sebenar macam mana, kembali kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itulah diturunnya wahyu Al-Quran ni selama 23 tahun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ayat yang turun, ayat-ayat yang turun, surah-surah yang turun kepada Nabi sepanjang 23 tahun tu. Dan macam mana kita nak fahami ayat Quran? Kita fahami melalui kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Quran, kita tengok tafsir Al-Quran, kadang-kadang ayat Quran ditafsir dengan ayat Al-Quran yang lain juga. Juga kita nak faham ayat Quran ni ditafsir melalui hadis-hadis yang sahih yang keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad SAW, keluar melalui perbuatan dia, keluar daripada perakuan dia. Dan kita juga nak faham ayat-ayat Quran dan kehidupan Nabi SAW yang sebenar ni melalui buku-buku sirah yang dikarang oleh para ulama yang muktabar.
Jadi itu menggambarkan wal asr adalah zaman keagungan, kegemilangan Islam, khususnya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga memberi makna wal asr ialah demi masa kehidupan keseluruhan, khususnya masa kita. Masa kita daripada tak ada kepada dilahirkan sampai sekarang ni, kita tetap hidup berkaitan rapat dengan masa, sebagaimana waktu huwal hayah, masa adalah kehidupan. Jadi antara aset penting yang perlu kita istismar, yang kita laburkan dengan cara yang terbaik, selain daripada kesihatan kita, selain daripada harta benda yang ada pada kita, selain daripada apa yang lahir daripada pemikiran kita, adalah masa kita tu sendiri. Jadi apabila kita baca wal asr, sentiasa mengingatkan kita tentang pentingnya masa. Maknanya kita kena uruskan masa kita ni dengan sebaik mungkin. Dan salah satu cara kita masa kita adalah kita menjadikan waktu solat kita, waktu paksi utama ibadat kita itu solat, sebagai paksi untuk kita uruskan masa kita. Maknanya kita uruskan masa kita ni berasaskan waktu solat. Jadi apabila kita sebut, kita baca wal asr, demi masa, kita akan terjelma dalam pemikiran kita tentang kepentingan masa. Dan ada juga sebut wal asr, dia berkaitan dengan kehidupan keseluruhan kita, orang lain dan seluruh makhluk Allah SWT di dunia ini, dan dia akan berterusan sampai ke akhirat. Jadi kita nak seronok, kita nak bersedak-sedak, itu terserah pada kita. Yang pentingnya macam mana kita nak urus biar masa tu akhirnya memberi kebaikan, memberi nikmat yang besar kepada kita. Itu makna al-asr, wal asr. Baik, apa yang Allah Ta'ala nak cerita selepas pada sumpah dia, qasam dia, sumpah dia dengan demi masa. Dia nak ceritanya ialah innal insana lafi khusr. Bahawasanya kita manusia ni semuanya dalam kerugian. Semuanya dalam kerugian. Jadi Allah Ta'ala bila nak cerita kita ni dalam keadaan kerugian, maknanya dia guna bahasa menggambarkan kesungguhan untuk kita ni beri perhatian. Dia panggil ada taukid, innal insana lafi khusr. Dan al-insan semua sekali lah Bani Adam lafi khasaratin kubra, semuanya dalam kerugian belaka. Maknanya tak ada pengecualian peringkat awal ni. Semua manusia dalam kerugian. Tanpa mengira bangsa, tanpa mengira keturunan, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira bahasa, etnik, semua sekali semenjak zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita, sampai ke hari kiamat, semua manusia dalam kerugian. Dan dalam ayat ni Allah Ta'ala nak fokus kepada kita manusia, termasuk kita lah. Bila sebut insan ni, termasuk kita, yang mana kita ni diberi tugas, diberi tanggungjawab yang besar oleh Allah SWT. Amanah, tanggungjawab. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal wa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah. Amanah, tanggungjawab ni, apa makna amanah? Antara maknanya ialah diri kita sendiri. Maknanya apa itu amanah, apa itu tanggungjawab? Amanah, tanggungjawab adalah diri kita. Maknanya kita bertanggungjawab terhadap diri kita. Kita bertanggungjawab di hadapan Allah SWT tentang amanah kehidupan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, antaranya untuk kita uruskan kehidupan kita ni mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita tentang kita manusia ni. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan fi kabad. Allah Ta'ala cerita walaqad karramna bani Adam. Dalam ayat yang lain, supaya kita manusia ni buat kajian tentang kita ni.
ayat pertama dalam surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Macam mana kita ni peringkat awal, tak ada makhluk sebut pun. Tak ada sebelum Allah Ta'ala cipta kita. Sebab Allah Ta'ala cipta kita ni selepas dia cipta semua makhluk yang lain untuk memberi kemudahan kepada kita. Jadi sebelum kita dicipta, makhluk lain tak sebut pun tentang kita. Maknanya tidak ada nilai pada makhluk yang lain. Kecuali selepas Allah Ta'ala cipta kita dengan ciptaan yang sempurna, dan Allah Ta'ala tiupkan roh dia dalam kehidupan dan dia beri tanggungjawab kepada kita, menyebabkan kita ni jadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita pun tahu kelebihan, keunikan ciptaan Allah terhadap kita manusia ni sebagaimana digambarkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, kalau malaikat yang hebat tak pernah buat maksiat kepada Allah ni, kerana Allah Ta'ala cipta pada dia termasuk akal tetapi tanpa syahwah. Jadi dia buat jalan dia lurus. Dia tak pernah fikir nak buat benda lain. Semua mengikut sepenuh kehendak Allah SWT. Kalau makhluk bernama haiwan pula, dia ada syahwat tanpa akal. Jadi kehidupan dia tu sepenuhnya mengikut naluri dan syahwat dia. Adapun kita manusia ni, Allah Ta'ala adunkan daripada dua komponen utama. Ada akal, ada syahwat. Itu antara faktor yang kita ni jadi mulia. Kerana apa? Dengan akal kita boleh memikir. Kerana syahwat ni maknanya ada kehendak. Kita nak sesuatu. Nak ke arah yang lebih baik. Nak makan. Nak minum. Nak hidup dalam satu masyarakat. Nak buat tu, nak buat ni berkait dengan syahwat. Cuma syahwat ni kita kena pandu dengan akal. Dan akal ni dia jadi matang cara dia berfikir apabila kita kembali kepada ilmu yang sahih yang kita ambil daripada Al-Quran. Itu nak cerita tentang kemuliaan manusia. Cuma secara asasnya manusia ni berada dalam kerugian. Berada dalam kerugian. Lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam kerugian. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Macam contohnya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ayat dan surah Al-Mu'minun 103. Siapa yang akhirnya di akhirat kelak berat timbangan amalan dia, amalan kebaikan, maka dia beruntung. Maknanya dia tidak rugi. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum. Orang yang ringan timbangan amalan kebaikan dia, maka sebenarnya rugi itu kerana dia sendiri. Dia yang merugikan diri dia. Sebab itulah kita perhati kedudukan surah Al-Asr ni, di kedudukan surah-surah dalam Al-Quran. Sebelum surah Al-Asr, dia ada surah At-Takathur. Alhaakumut takathur. Allah Ta'ala nak cerita juga tentang kerugian dalam kehidupan kita manusia ni. Kerana apa? Kerana manusia leka dengan kehidupan dunia ni, dia terlupa tentang matlamat utama dia. Matlamat utama dia, ia kena ejah, kena ikhtiar untuk jadi hamba Allah SWT yang beriman, yang bertakwa. Tetapi kerana dia leka, dia lupa dengan kenikmatan dunia yang bersifat sementara ni, menyebabkan dia fokus kepada benda lain. Fokus tentang makan minum, fokus tentang pangkat, darjat, pengaruh, harta benda, hatta zurtumul maqabir. Sehingga dia ni pergi ziarah kubur. Maknanya sehingga dia masuk kubur, sehingga matilah, baru manusia sedar. Itu surah sebelum Al-Asr. Surah selepas Al-Asr pun cerita tentang kerugian, iaitu wailun. Kalau kita baca minggu lepas, wailun. Celaka, rugi, hancur, manusia tak beruntungnya. Likulli humazatil lumazah. Kerana apa? Kerana dia tidak guna masa yang Allah Ta'ala beri ni untuk dia bersihkan hati-hati dia. Tetapi kerana kelekaan tertentu, kefahaman menyebabkan manusia buat benda-benda yang pada pandangan manusia mungkin benda tu ringan, benda tu remeh-temeh. Di sisi Allah antaranya humazah, lumazah. Orang yang berakhlak, orang yang bersifat keji, bersifat tercela, suka mengeji orang, suka mencela orang, suka mengaibkan orang, suka merendahkan kedudukan orang.
Ini sifat-sifat ni akhirnya dia tidak menguntungkan manusia tetapi dia merugikan manusia. Jadi surah sebelum Al-Asr dan surah selepas Al-Asr semua cerita tentang berkaitan dengan kerugian. Dan memang apabila sebut kerugian ni tak ada orang yang suka lah. Apabila sebut rugi ni tak ada orang suka dengan kalimah rugi. Rugi dalam perniagaan, rugi dalam kehidupan, rugi dalam pertanian, rugi dalam perladangan, rugi. Jadi tak ada manusia yang suka. Jadi cuma rahmat Allah SWT. Ada satu kalimah, satu huruf, sebutir huruf yang menyebabkan ada istisnaiyah, ada pengecualian. Adakah betul semua manusia ni rugi? Asasnya memang semua sekali rugi. Illa, kecuali. Rahmat Allah SWT. Ada kalimah, ada huruf illa. Kalaulah tak ada huruf illa agak, macam mana kita nak gambarkan kehidupan kita atas dunia? Kita buat macam mana pun, rugi juga kesudahannya. Tapi Allah Ta'ala ni dengan Rahman Rahim dia, dengan Rauf dia, dengan Latif dia, dengan lemah lembut dia, dengan kesian belah dia yang begitu tinggi kedudukan dia kepada makhluk, terutamanya kita manusia ni, menyebabkan ada pengecualian illa. Macam kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah lah, sebab kata semua ayat-ayat Al-Quran tu terangkum dalam surah Al-Fatihah. 7-8 ayat dalam Al-Fatihah ni dia mewakili beribu-ribu keseluruhan ayat-ayat dalam Al-Quran. Baik, dalam surah Al-Fatihah tu ada satu ayat yang pertama yang merakumi keseluruhan, iaitu ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Daripada ayat pertama pula hanya ada satu huruf je sudah cukup, iaitu huruf ba tu. Bismillah, ba, dengan nama Allah. Ya, artinya semua sekali kehidupan kita ni, Al-Quran beribu-ribu ayat tu, dia terkumpul dalam satu huruf je, iaitu huruf ba. Ba maknanya Bismillah, dengan nama Allah. Makna kita hidup dengan nama Allah. Kita makan, kita minum, kita buat kerja, kita beramal, kita berbakti, kita buat apa semua sekali kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam surah ni. Apabila kita baca wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia dalam kerugian illa. Kerana ada sehuruf ni lah menggambarkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi sebagaimana kita sebut tadi, 4 benda asas, paksi utama dalam kehidupan kita kena jaga. Yang pertama mengenai iman lah. Iman ni kalau kita nak faham dengan molek, antaranya hadis Nabi SAW ada sebut dhaqa ta'mal iman. Macam mana kita nak tahu kita dalam kehidupan kita ni ada iman? Melalui hadis ni dia gambarkan kita dapat merasai ta'mal iman, halawah al-iman ni, kemanisan iman ni macam mana. Dhaqa ta'mal, kita rasai halawah kemanisan iman ni billahi rabba. Yang pertama sekali, dia betul-betul beriman ialah dia redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bil islami dina, dia redha, maknanya dia terima sepenuh Islam lah, manhaj hayah, sistem hidup yang menguruskan kehidupan dia di dunia, yang membawa sampai ke akhirat. Dia kena terima sepenuh, bukan kerana terpaksa, bukan kerana pura-pura. Wa bi Muhammadin rasulah, dan dia juga kena terima keyakinan. Keyakinan tu mari daripada hati. Hati kita mesti bersih, mesti suci daripada segala sifat mazmumah, daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana daripada keyakinan daripada hati inilah menyebabkan kita lahir tutur melalui lidah kita. Kita nak takbirkan keyakinan kita dengan bukti, dengan lidah. Apa lidah sebut? Lidah sebut bersyahadah daripada iman ni. Ya, akhirnya kita sebut
sebab kita yakin, dengan keimanannya kita yakin kehidupan kita ni tidak berakhir di dunia ini. Walaupun kita disebut mati, tetapi mati itu adalah perjalanan dalam kehidupan kita. Antara masa yang kita lalui, antara masa yang kita lalui ialah jiwa kita ni, kehidupan kita akan merasai kematian. Tetapi bukanlah mati terus hacul lebur, tak. Mati nisbah pada dunia, tetapi dia hidup di alam kubur, di alam barzakh, sebelum di alam akhirat. Jadi hadis ada sebut wallazi nafsi biyadihi, Nabi juga bersumpah, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan boleh masuk, sekali-kali tak boleh masuk syurga hatta tu'minu, melainkan kamu beriman. Nak cerita tentang pentingnya iman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak beriman dengan sebenar-benar iman kecuali kamu kena ada unsur kasih sayang, berkasih sayang. Sayang kita kepada Allah, sayang kita kepada Rasulullah, sayang kita kepada ayah mak kita, sayang kita kepada seluruh orang mukmin, orang Islam, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira keturunan, tanpa mengira etnik, yang kita kenal, yang kita tak kenal, semua sekali. Hatta sayang kita kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Dan macam mana pentingnya kasih sayang dalam Islam ni, kerana dia berkaitan dengan kekuatan iman yang sebenarnya, sehingga Nabi dalam hadis ni sebut, mu nak tahu tak apa amalan yang antaranya boleh menyebabkan kita ni ada unsur kasih sayang. Antaranya ialah afsyus salam. Afsyus salam, sebarkan salam. Noyak pentingnya. Sehingga beri salam khususnya kepada orang Islam ni, kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kenal. Tentangnya pentingnya salam. Dan kita ingat semula macam mana antara ajaran mula-mula Nabi sampaikan kepada penduduk di Madinah selepas dia berhijrah ke Madinah, antaranya ialah afsyus salam. Ayuhan nas, afsyus salam wa at'imut ta'am. Beri makan. Ini antara kerja penting, aktiviti sosial, amalan sosial yang menyebabkan banyak pahala yang kita dapat apabila kita tolong orang. Dalam musim-musim Qawi ini contohnya. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, walaupun dia dah hidup dalam keadaan nikmat, ya sebagaimana Allah Ta'ala sebut, innal insana khuliqa halu'a. Tabiat asas manusia ni Allah Ta'ala cipta, kadang-kadang dia cepat keluh kesah. Kena ujian sikit, nampak sangat dia keluh kesah. Contohnya orang yang tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak redha kepada Allah. Sebelum Qawi, kadang-kadang dia hidup ni dalam keadaan bermewah, hidup gaya mewah, kemasukan dia berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu, mungkin berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Tak masuk banyak macam mana kalau kita tengok dalam akaun setengah orang tu siapa beratus-ratus juta. Tapi mari ujian sikit, mari Qawi sikit, dia antara mula-mula sekali minta tolong. Sedangkan orang kampung, rakyat biasa, siapa kebuluran, tak ada makanan. Setengah orang tu tak minta pun dengan orang. Setengah orang minta. Jadi nak ayat tabiat manusia. Apa pun ayat pentingnya untuk kita kekalkan iman kita dan kasih sayang sesama makhluk ni, antaranya wa at'imut ta'am, wasilu al-arham. Dan benda besar juga, benda penting, hubungan silaturahim. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang tidak jaga hubungan silaturahim ni, orang memutuskan hubungan silaturahim ni, walaupun dia kata dia buat tujuan yang molek, dia nak sebarkan dakwah Allah, nak sebarkan Islam, tapi sehingga menyebabkan perpecahan, menyebabkan kebencian, menyebabkan putus hubungan silaturahim ni, dia akan dimurka oleh, dilaknat oleh Allah SWT. Dan akhir sekali, cara mudah untuk kita dapat redha Allah, untuk dapat syurga Allah ialah wasallu bil-lail wan nasu niyam. Kena ada seumur hubungan kita dengan Allah SWT, terutamanya di waktu malam. Jadi kita guna peluang, terutamanya di bulan Ramadan ni, untuk kita tingkatkan lagi iman kita, dan seterusnya amal soleh. Juga benda penting, kita tahu amal soleh ni, apa saja amalan kebaikan yang kita buat, dan kita kena ingat macam mana kita ni hidup dalam keadaan leka, sehingga kebanyakan manusia, termasuk orang yang beriman pun, dia orang fasik,
orang yang tidak beriman kepada Allah, lagilah dia rasa rugi. Ertinya kehidupan kita atas dunia ni antara perlu yang kita beri perhatian adalah tentang amal soleh. Sebab Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh ni adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita boleh faham amal soleh ni termasuk kalau kita tengok ayat-ayat Allah yang mencerita tentang kefarduan bulan Ramadan. Beberapa ayat sebelum Allah Ta'ala cerita tentang kutiba alaikumusiyam, Allah Ta'ala sebut laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala wal maghrib. Kita boleh rajak kebaikan, kebajikan, amal soleh ni bukan hanya tertentu kepada ibadat kita, contohnya ibadat semaya saja. Bahkan kebaikan amal soleh ni dia merangkumi keseluruhan. Kita beriman kepada Allah, kita sebut rukun iman, dan juga dia terlibat dengan wa atal mala ala hubbihi, dia berkait dengan harta benda yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kita kena bayar zakat, kita kena infak, kita kena sedekah, kita kena bantu orang mengikut kemampuan kita. Wal mufuna bi ahdihim, kebajikan amal soleh juga ia berkaitan dengan janji. Besar janji ni walaupun hanya keluar daripada mulut, tetapi di sisi Allah SWT terlalu besar. Orang yang tidak menyempurnakan janji ni, orang yang termasuk orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Dan kalau kita baca ayat-ayat lain, begitu juga ayat selepas pada kutiba alaikumusiyam ni, Allah Ta'ala juga tutup dalam satu hizib yang sama, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini juga termasuk amal soleh. Amal soleh ialah kalau kita nak hidup mewah, biarlah daripada sumber yang halal. Kita tidak merompok, kita tidak curi, kita tidak rasuah. Itu maksud wala bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithm wa antum ta'lamun. Orang yang buat, orang rasuah, rompok harta orang, rompok harta masyarakat, rompok harta negara ni sebenarnya dia tahu. Wa antum ta'lamun. Cuma kerana apa? Kerana dia mempunyai kefahaman yang sempit tentang makna amal soleh. Bagi dia amal soleh ni, kalau kita curi duit harta negara pun, kita boleh tutup dengan cara kita bagi balik pada orang. Untuk orang sedekah, untuk orang pergi umrah, untuk orang pergi haji. Bagi dia, dia ingat dia curi harta negara, kemudian dia buat kebajikan, boleh sesat. Tidak. Tidak sampai tahap tu. Amal soleh ni terlalu luas, iaitu segala amalan kehidupan yang berkait dengan kita. Dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan hendaklah kita berpesan-pesan dengan kebenaran. Sebab kita yakin kebenaran bukan mari daripada manusia. Manusia ni walaupun dia rasa banyak mana ilmu yang ada pada dia, walaupun orang hormat dia dengan penampilan, dengan apa semua sekali, apabila sebut manusia, dia tidak lari daripada salah dan silap. Yang maksum, yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran ni mari daripada Tuhanmu. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Apabila sebut Allah, kebenaran bersama dengan dia. Qauluhul haqq. Kalau kita betul-betul nak cari kebenaran, kita gah dengan Al-Quran. Al-haqqu min rabbik. Semua apabila sebut kebenaran, dia mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena pakat berpesan-pesan supaya sesama kita ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada tujuan apa Allah Taala menjadikan kebenaran ni, supaya kita beri fokus utama. Antaranya supaya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu. Dan kita kena yakin kita manusia ni asasnya kejadian penciptaan daripada Allah Subhanahu Taala, bukan daripada buruk, bukan berasal daripada monyet, tetapi berasal daripada Allah Taala cipta kita daripada Adam. Itu kebenaran yang perlu kita terima. Dan kebenaran juga tujuan matlamat utama Allah Taala cipta kita adalah untuk beribadat Allah SWT. Akhir sekali, watawasau bis sabr. Kehidupan kita juga mesti disulami dengan sabar. Dan kita tahu tak ada manusia atas dunia, terutamanya Nabi kita Muhammad SAW,
orang yang paling kuat diuji oleh Allah SWT. Kebanyakan orang kadang-kadang dia silap faham kalau orang tu ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan musibah kerana Allah Ta'ala tidak sayang pada dia. Yang sebenarnya orang yang paling banyak diuji oleh Allah SWT adalah Nabi kita Muhammad SAW. Asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kita sentiasa baca hadis ni. Tapi kadang-kadang pentafsiran tu kerana kekurangan kefahaman kita ataupun kita sempitkan berdasar kepada ilmu kefahaman kita ni terhadap kelompok tertentu sahaja. Orang yang kita tidak suka, kita terus merasakan apabila dia diuji, dimarahi, diiqab oleh Allah SWT. Tapi pada orang yang kita suka, kena ujian juga, kita buat senyap. Itu tabiat manusia, kelemahan dia. Apa pun kita kena faham, kehidupan ni Allah Ta'ala rakyat secara jelas. Al-mauta wal hayata liyabluwakum. Kita kena pegang ayat ni sebutir, buah ni sebutir, bahawasanya kehidupan atas dunia ni, memang kita akan melalui ujian-ujian. Ujian kematian. Kita sayang setara mana pun kehidupan kita, kita akan mati. Kita sayang ayah mak kita, diri kita sendiri pun akan, bila tiba sampai masa dia, kita akan mati. Dan kita tengok macam kematian ni terhadap orang yang disayangi. Setiap orang lalui. Setiap orang lalui. Kadang-kadang orang yang kita sayang, contohnya ayah kita, tiba-tiba mati. Ayah yang kita sayang. Maknanya kadang-kadang kita rasa kekosongan, kesedihan. Tapi itulah kehidupan, ujian. Supaya kita ni sabar, kita ni redha, kita ni terima ketentuan daripada Allah SWT. Kita merancang, kita nak buat ni, kadang-kadang jadi macam ni. Kita duk fikir macam ni, hak jadinya macam ni. Kalau tidak ada iman, yang mana yang kita sebut tadi, iman berkaitan rapat dengan redha, maka kita akan jadi keluh kesah. Artinya, kalau kita betul-betul beriman, kita kena ada unsur redha. Dalam redha itulah kita boleh urus kesabaran. Jadi kita perlu pada sabar. Dan Allah Ta'ala sebut khusus dalam surah ni, antaranya 4 paksi utama adalah sabar. Kita kena sabar. Banyak sabar. Jadi kalau kita boleh bersabar, insya-Allah kita akan diberi ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala beri berita gembira khusus kepada orang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah. Apa saja ujian yang menimpa dia, keluar daripada mulut dia, tak keluar kata-kata yang menggambarkan keluh kesah dia. Tapi terus sebut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa saja musibah? Musibah kematian. Kita sebut secara jelas, inna lillah. Sebab kita semua ni mari daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya kita kembali. Ataupun musibah, sakit ke, ujian ke, apa semua sekali mari daripada Allah belaka. Kita mari daripada Allah, ujian, musibah, bala, apa semua sekali, nikmat, semua mari daripada Allah dan kepada Allah juga. Artinya, apa yang mari kepada kita dan kehidupan yang kita suka, kita bersyukur. Kalau benda yang kita tidak suka, kita sabar. Dan sebenarnya, kita tentu sentiasa bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Kerana masih terlalu banyak nikmat Allah SWT yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Asasnya sabar ni, kita kena sabar di atas al-ma'mur, apa yang diarah oleh Allah SWT. Allah Ta'ala perintah supaya kita semaya. Walaupun mungkin kita rasa susah ke apa, mana kena sabarlah. So puasa, letih kita daripada subuh sampai maghrib, bukan senang tu. Lepas tu betul-betul tak boleh pilih-pilih, tak boleh selang-seli. Maknanya straight bulan Ramadan. Kena sabar. Sabar di atas arahan Allah SWT. Sebab kita yakin Allah Ta'ala tidak zalim. Ada tujuan, ada hikmat. Dan sabar di atas benda yang Allah Ta'ala larang. Tak boleh curi. Walaupun kehidupan kita susah, ada cara lain. Tak boleh dengan sebab kita nak hidup senang, nak hidup gaya mewah, kita merompok harta negara. Tak boleh. Kita kena sabar. Ada cara, banyak jenis cara. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba memang Allah Ta'ala haramkan. Jual beli, banyak cara. Kita pun duk baca sama. Rezeki Allah ni melalui perniagaan. 9/10. Kita baca. Jadi, kita kena cari.
Macam pintu kita ketuk. Kita ketuk pintu ni, tutup tak buka. Ketuk pintu lain. 4, 5, 6, 7, 10 pintu kan, mesti ada sah yang dibuka, masuk hak tu. Jadi sabar di atas larangan Allah SWT dan sabar alal maqdur yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Yang kita kata iman ni antaranya al-iman bil qada wal qadar. Beriman dengan ketentuan, iman dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Itulah secara asasnya tentang makna pengajaran istinbat yang kita boleh ambil daripada surah Al-Asr. Semua dia memberi manfaat pada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.